Sekarang saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab dalam masa 20 minit. Silakan. Terima kasih, Puan Pengerusi. Selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat, seramai 13 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan bajet 2023 peringkat jawatan kuasa yang menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Ini jelas menunjukkan sokongan dan juga penghargaan ahli-ahli yang berhormat terhadap usaha kementerian bagi memartabatkan agenda sains, teknologi dan inovasi atau STI negara sejajar dengan konsep Malaysia Madani. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, bajet MOSTI bagi tahun 2023 menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, bagi tahun 2023, MOSTI menerima peruntukan sebanyak 1.114 bilion ringgit, di mana bagi bajet mengurus berjumlah 672,501,300 bagi bajet pembangunan pula berjumlah 747,800. Kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, peruntukan mengurus MOSTI bagi tahun 2023 telah meningkat sebanyak hampir 149 juta ataupun sebanyak 28.34%, iaitu daripada 524 juta 775,300. Saya ulangi sekali lagi, 524,775,300 ringgit kepada 673,501,300 ringgit. Manakala bajet pembangunan juga mencatatkan peningkatan sebanyak hampir 50 juta ringgit, iaitu sebanyak 12.8%, iaitu daripada 390 juta 721,500 kepada 440 juta 747,800. Hal ini jelas menunjukkan kepekaan kerajaan dalam mengutamakan research, development, commercialization and innovation dengan izin RDCNI sebagai pemangkin kepada pertumbuhan keluaran kasar dalam negara. MOSTI juga sedang memperhebatkan lagi gerak kerja nasional bagi merancangkan penglibatan sektor swasta serta industri sebagai penggerak utama R&D sekaligus memperkukuhkan kedudukan ekosistem RDCNI negara. Puan Pengerusi, saya akan menyentuh isu secara menyeluruh dahulu berkaitan dengan bajet belanjawan MOSTI sebelum saya beralih kepada menjawab soalan-soalan yang sangat spesifik daripada ahli-ahli yang berhormat. Hampir kesemua ahli yang berhormat yang telah berbahas telah bertanya tentang program-program di bawah peruntukan bajet pembangunan MOSTI. Bajet pembangunan MOSTI ini dia dipecahkan kepada 3 kategori. Yang pertama, program pembangunan perkhidmatan STI. Yang kedua, program penyelidikan STI. Dan yang ketiga adalah program pengkomersialan STI. Bagi tahun 2023, sebanyak 112 juta
331,800 telah diluluskan di bawah program pembangunan perkhidmatan STI. Peruntukan ini bertujuan untuk membangun dan menaik taraf makmal jabatan dan agensi MOSTI dengan kelengkapan teknologi yang terkini sekaligus menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi program yang kedua iaitu program penyelidikan STI sebanyak 113,134,000 telah diluluskan bertujuan untuk merancangkan lagi aktiviti R&D negara serta membangunkan teknologi dan inovasi baru yang boleh meningkatkan pendapatan dan daya saing negara. Bagi kategori program pengkomersialan STI sebanyak 215,282,000 telah diperuntukkan dengan tujuan untuk memperkukuhkan ekosistem startup negara melalui pembiayaan dan program pembangunan kapasiti. Melalui peruntukan pembangunan bagi tahun 2023, sebanyak 67 projek telah diluluskan, di mana 6 projek merupakan projek baru, manakala baki 61 projek adalah projek sambungan. Projek-projek baru yang diluluskan adalah seperti berikut. Yang pertama, membina kuartus baru bagi menggantikan kuartus usang di Jabatan Kimia Cawangan, Bintulu, Sarawak. Yang kedua, untuk penggantian peralatan saintifik, peperiksaan kompetensi kebangsaan pegawai perlindungan sinaran. Yang ketiga adalah projek pembangunan pelan tindakan kesihatan planet negara di bawah Akademi Sains Malaysia. Yang keempat adalah kajian integriti struktur bumbung pusat sains negara. Yang kelima adalah Malaysia Inovasi Sosial ataupun MyIS Community. Dan yang keenam adalah pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Taman Meranti. Kelulusan terhadap projek-projek baru ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan perkhidmatan STI serta penaiktarafan infrastruktur teknologi negara kekal antara yang terbaik. Kebanyakan projek-projek ini juga telah disentuh oleh ahli-ahli yang berhormat dan saya akan jawab secara lebih spesifik lagi selepas ini. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, bajet pengurusan bagi tahun 2023 turut menggariskan pelbagai program pelaksanaan yang mengkhusus bagi pengurusan MOSTI. Sekiranya diteliti berdasarkan Kod Objek Am ataupun OA, terdapat peningkatan yang ketara pada OA 30,000 iaitu peruntukan aset. Walau bagaimanapun, peningkatan ini adalah disebabkan pematuhan kepada carta akaun akruan yang telah dikemaskini oleh Jabatan Akaunten Negara. Selain itu, terdapat peningkatan yang ketara pada peruntukan program khusus iaitu peruntukan operasi syarikat kerajaan di bawah MOSTI. Dan ramai ahli-ahli yang berhormat juga bertanya berkaitan dengan ini. Peningkatan ini adalah berdasarkan keperluan sebenar syarikat-syarikat sebagai contoh, Meranti Corporation Sendirian Berhad sebelum ini dikenali sebagai Teknologi Park Malaysia tidak pernah menerima peruntukan mengurus sejak tahun 2015. Yang kedua, Mimos Berhad untuk menampung kelangsungan operasi termasuk kos-kos overhead dan sebagainya. Dan yang ketiga, Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia atau NIBM yang akan menyokong pelan hala tuju pembangunan vaksin negara dengan pelantikan subject matter expert atau SME berkaitan dengan pembangunan vaksin. MOSTI juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas peruntukan one-off yang berjumlah 9 juta ringgit bagi harta model serta penyelenggaraan dan pembaikan bangunan. Peruntukan yang diberikan ini dapat dimanfaatkan oleh 5 jabatan di bawah MOSTI. Hampir setiap 5 ini juga minta laluan yang berhormat oleh Menteri, ahli-ahli yang boleh? berhormat. Boleh tak? Boleh, yang berhormat boleh.
Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut pasal MIMOS. MIMOS ni sudah ditubuhkan begitu lama. Tapi dalam pemerhatian saya, MIMOS tidak begitu hasil daripada research and development MIMOS. Outcome-nya tidak begitu memberangsangkan. Sebab saya lihat penglibatan MIMOS dalam mencipta dan membangunkan teknologi baru, khususnya dalam E&E, semiconductor dan sebagainya, kita tak terasa. Sedangkan di negara kita banyak multinational, terutamanya Taman Teknologi Tinggi Kulim yang membuat banyak R&D dan mencipta banyak teknologi. Saya tak nampak MIMOS mainkan peranan yang berkesan dan signifikan dalam hubungan ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk menjawab soalan Ahli Yang Berhormat, sebenarnya peruntukan yang diberikan kepada MIMOS hanya ada peningkatan sedikit saja berbanding dengan tahun sebelum ini. Dan kebanyakan itu adalah untuk yang pertama menanggung kos-kos overhead seperti bayaran pengoperasian dan juga untuk membayar kontrak-kontrak yang sedia ada. Berkaitan pula dengan effectiveness MIMOS, saya ada sediakan jawapan itu yang ada beberapa ahli yang berhormat yang lain juga menyentuh itu dan saya akan datang kepada subjek MIMOS selepas ini. Saya sambung lagi. Ya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ingin mencadangkan supaya kita lihat sekali lagi, we must review peranan MIMOS dalam memajukan industri electrical electronic semiconductor ini. Sebab dia itulah sebenarnya tujuan penubuhan MIMOS. Kita perlu lihat kembali sama ada MIMOS betul-betul memainkan peranan ini. Tidak tak guna setiap tahun kita tambahkan peruntukan, kita bagi peruntukan, tapi kesannya tidak begitu signifikan. Terima kasih. Minta mencela. Terima kasih Yang Berhormat, satu cadangan yang sangat membina dan saya akan ambil perhatian dan bawa kepada kepada perhatian kementerian. Minta mencela Timbalan Menteri. Sini, Pucung. Okey, dipersilakan. Mantan Menteri. Tadi Timbalan Menteri ada kata bahawa Meranti tidak menerima apa-apa peruntukan sejak 2015. Itu adalah betul. Sebab sedangkan Menteri bahawa TPM actually they own a lot of land. Mereka ada yang tanah yang besar yang di mana mereka boleh monetize dengan tanah tersebut. There's a reason, itulah sebab kenapa saya tanya, kenapa kali ini kita bagi 50 juta untuk pengurusan dan juga 44 juta untuk peruntukan pembangunan. 99 juta untuk satu agensi. Jawapan yang singkat Yang Berhormat adalah walaupun Meranti ini mempunyai land bank yang besar, tetapi kita kalau boleh izin dikatakan we don't want to take the easy way out by just monetizing the lands right away. Sebab tanah-tanah itu mempunyai potensi yang agak besar dan perancangan panjang Meranti adalah untuk membina ekosistem yang lebih baik untuk pemain-pemain industri tersebut. Jadi di dalam peruntukan ini dia termasuk juga peruntukan untuk membantu pengkomersialan dan juga peruntukan untuk meningkatkan lagi infra dalam teknologi park. Dan pembangunan infra itu saya yakin boleh menarik lebih ramai lagi pelabur-pelabur dan pemain-pemain industri untuk bantu membangunkan ekosistem di dalam teknologi park kita. This is the reason, izinkan saya, Timbalan Menteri, kita perlu tahu bahawa Meranti bukan real estate player. Supaya kita tidak menggunakan duit rakyat, duit untuk R&D, untuk membangunkan infrastruktur seperti jalan ataupun apa-apa. Saya rasa agak terkejut sebab apa yang kita beri kepada Meranti maksud ada agensi yang involved dalam R&D akan dapat kurang peruntukan seperti R&D, the whole R&D untuk tahun ini 60 juta. Equity 55 juta, tetapi Meranti dapat 99 juta. Dan juga Meranti ada banyak agensi lagi buat pengkomersialan. Kenapa kita nak bagi Meranti yang agensi yang baru begitu banyak? Not proven. They are not even a proven agency yet. Begitu banyak. Kita boleh try.
Tapi kenapa begitu banyak kita bagi agensi, yang satu agensi sahaja? Itu soalan saya. Puan Pengerusi, izinkan saya jawab kepada soalan YB Puchong selepas saya habis poin berkaitan dengan 5 jabatan di bawah MOSTI itu, sebab selepas itu poin yang akan datang pertama adalah poin yang sangat berkaitan dengan YB Puchong. Seperti mana kan yang saya katakan tadi, peruntukan yang diberikan oleh one-off 9 juta itu adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan bangunan dan peralatan berkaitan dengan 5 agensi di bawah MOSTI, iaitu Agensi Angkasa Malaysia 2.5 juta, Kimia Malaysia 3.4 juta, Nuklear Malaysia 2.5 juta, Jabatan Tenaga Atom 300,000 dan Planetarium 300,000. Jadi maka dengan itu saya akan mula dengan soalan yang ditanya oleh YB Puchong dahulu, iaitu berkaitan dengan meranti, sebab ini sudah ditanya oleh YB Puchong. Untuk makluman ahli yang berhormat, meranti ini sebenarnya kita bukan bilang kita hanya memberi tumpuan kepada pembinaan infra, tetapi meranti ini juga peruntukan yang diberikan kepada meranti, dia merangkumi pelbagai program juga, dan pembangunan infra itu hanya untuk melengkapkan sahaja ekosistem di bawah teknologi park tersebut. Kalau kita lihat di bawah butiran projek, contoh 01300 iaitu berkaitan dengan teknologi park, dan 08000 berkaitan dengan Malaysia Global Innovation Creativity Center. Kedua ini berjumlah 43 juta, tetapi di dalam sini ada beberapa program. 20 juta melibatkan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur taman meranti. 20 juta sahaja. Tetapi aset itu, tanah itu masih dimiliki oleh meranti. Berarti dia tidak hilang apa-apa nilai, because the value of the asset is being increased melalui pembangunan infra di kawasan itu. Yang kedua, termasuk juga pelaksanaan program-program yang digariskan di bawah Meranti, sebagai contoh Global Innovation Exchange ataupun GIX, yang terdiri daripada 2 komponen. Yang pertama, Global Market Fit Program, program untuk syarikat teknologi atau inovatif untuk mendapatkan akses pasaran antarabangsa dengan sasaran 15 buah startup yang berpotensi bagi menembusi pasaran luar negara. Dan yang kedua, My Startup Program, program pendaratan untuk syarikat global yang inovatif dari seluruh dunia untuk menubuhkan hub perniagaan di Malaysia. Dan kedua-dua program ini merupakan core business bagi agensi tersebut. Berkaitan juga dengan National Technology and Innovation Sandbox. 2 Innovation Sandbox akan dilancarkan sama ada maya atau fizikal, serta 70 startups dibantu secara fasilitasi oleh pihak agensi dalam program NTIS dengan peruntukan 3 juta. Yang ketiga pula, di bawah ini juga MOSTI akan meneruskan program International Innovation Hub dengan peruntukan 18 juta bagi pembangunan fasiliti tekno-usahawan yang turut melibatkan program coaching, mentoring dan latihan, dan program akses pasaran serta pembangunan IP. MOSTI juga mensasarkan supaya syarikat luar negara, khususnya dari negara ASEAN, menggunakan fasiliti yang dibangunkan dan seterusnya beroperasi di Meranti. Saya juga ingin untuk menjawab soalan daripada YB Bakri, YB Machang, YB Parit Sulung yang telah menyentuh soal pembudayaan STI sepanjang pelaksanaan Malaysia Tech Olympics. Ini program yang agak besar yang berjaya mencatatkan 1,028,983 penyertaan daripada peserta daripada seluruh negara sehingga masuk ke Malaysia Book of Records. Dan tambahan juga sebanyak 34.9 juta. Timbalan Menteri, boleh saya lalu sedikit? Okey, dipersilakan. Mungkin Timbalan Menteri tak sedar bahawa negeri Kedah mainkan peranan yang cukup besar dalam Olimpik. Kedah memenangi 13 hadiah daripada jumlah 25. Ini satu pencapaian yang amat hebat daripada negeri Kedah.
Esko-nya saya sendiri, Timbalan Menteri. Terima kasih ahli yang berhormat, sebenarnya sedar pemenang anugerah yang paling ramai bukan saja daripada Kedah tetapi penyertaan yang paling ramai juga daripada Kedah juga. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, cawangan yang kedua Pusat Sains Boleh Negara jadi MB. di dalam negara kita hanya ada 2 pusat sains negara. Satu di KL, yang kedua juga di Kedah. Jadi membuktikan bahawa Kedah ini negeri yang penting dalam agenda pembangunan SDI dan tidak rugilah kita membina infra di sana sebab terbukti melalui penglibatan daripada Tech Limpik. Jadi Puan Pengerusi, saya sedar bahawa masa saya telah tamat. Sekiranya Boleh mencelas sikit. Puan Pengerusi mengizinkan, saya boleh jawab kepada mencelas soalan-soalan ahli yang berhormat secara bertulis. Ada pendek, Boleh, ada secara pendek saja, tertulis. YB. Terima kasih. YB, ada pendek saja. Babi, pasal MIMOS. Ahli-ahli yang berhormat, masalah Soal sains ialah tadi. bahawa wang sejumlah